Ibarat sudah jatuh di timpa tangga. Meskipun sukar bagi Nur Fatihah Yazid untuk meneruskan kehidupan selepas kematian suami, dia perlu terus kuat demi membesarkan 3 orang anaknya. Keadaan menjadi lebih rumit kerana 2 daripada mereka merupakan penghidap autism. Pelbagai usaha dan pekerjaan terpaksa dilakukan bagi menampung perbelanjaan harian dan kos terapi anak-anak syurganya yang menelan belanja ribuan ringgit setiap bulan. Nona menyelami kecekalan ibu tunggal yang kini mencari rezeki sebagai seorang penulis novel secara tidak sengaja. Ikuti perjalanan hidup wanita gigih ini bersama anak-anak tersayang. Berbekalkan pengalaman menulis cerpen di blog sejak 3 tahun lalu, wanita yang berasal dari kampung Talang Hilir, Kuala Kangsar Perak ini kini bergelar seorang penulis novel. Kehilangan suami dan perlu menyara 3 orang cahaya matanya bersendirian menjadi asbab utama dia lebih serius memasarkan hasil nukilannya kepada umum. Berkongsi kisah suka duka kehidupan melalui karyanya yang berjudul Catatan Hari-Hari Seorang Balu. Ini kisah Nur Fatihah Yazid. Sebelum tu PKP lama kan, jadi dia lama tak balik kampung di Terengganu. Tiba-tiba dia kata, jomlah kita balik sekejap. Dia kata dia rindu dekat mak dia. Malam tu dia keluar dengan kawan dia dan saya bersembang dengan ibu mertua. Tiba-tiba kawan dia ketuk pintu, bagi tahu kata ni Acik, dia beritahu mak kepada ni lah, mak suami saya. Azdi jatuh, dia kata. Jatuh, ingatkan main-main. Ambulans datang. Ambulans kata cek tekanan darah dia sangat tinggi. So dia ditidurkan 3 hari. Dia bangun balik selepas 3 hari. Oh, dia orang kata sikit je ada pembuluh darah pecah di sebelah bahagian kanan. So boleh bawa balik, dia orang kata boleh bawa balik. Bawa baliklah dengan kerusi roda. Itu first time dalam hidup dia kena serangan macam tu, first time. Tapi tak sampai 24 jam bawa balik, dia sesak nafas. Abang dia daripada Sarawak minta kebenaran, semua minta kebenaran untuk balik. Kan dia orang tak boleh balik. Keluarga semua balik seorang-seorang. Malam tu dia hembuskan nafas yang terakhir. Keadaan anak autism yang memerlukan penjagaan dan perhatian yang lebih menyukarkan pergerakan Fatihah kerana dia perlu membesarkan 2 orang anak autismnya tanpa suami di sisi. Meskipun perlu mengharungi pelbagai cabaran, kasih sayang seorang ibu mengatasi segalanya. Bagi Fatihah, selagi kudratnya masih ada, dia akan terus berusaha membesarkan anak-anak tersayang sebaik mungkin. Masalah pun datanglah perlahan-lahan juga. Contohnya anak saya yang pertama ADHD, non-verbal, tak boleh bercakap. Dan dia memang tekanan attitude dia jadi tak menentu. Dan dia rindukan ayah dia, abah dia selok tingkap. Dia tunggu orang balik. Tapi tak ada. Tunggu siapa-siapa. Kata abah dia balik tapi tak ada. Lepas tu masa abah ipar hantar kereta balik, dia check. Dia cari bayang-bayang abah dia pun tak ada. So lagi dia mengamuk. Saya tak boleh duduk diam lah kalau macam ni. Sebab kalau dia mengamuk, saya tak boleh buat kerja. Dan dia boleh cederakan adik dia yang kecil sekali. So kalau nak buat apa pun saya kena menyorok dulu adik dia dalam bilik, kunci. Macam-macam lah yang terjadi kalau saya nak senaraikan dan satu-satu semuanya tu. Saya berbincang dengan mak mentua saya. Dia kata saya nak kena hantar anak saya ni ke terapi berbayar. Dan terapi berbayar kos dia memang tinggi, tak ada yang sikit-sikit. Memang dia ribu lah sebulan. Saya memang bergantung sebenarnya pada suami saya dari segi pendapatan, dari segi bawa bergerak pun saya tak boleh bawa kereta. Tak ada lesen dan tak reti pun. Nombor 1 saya buat bila balik daripada Terengganu dalam Edah. So saya ambil lesen kereta dulu sebab macam mana anak OKU lagi kita nak angkut dengan anak kecil lagi. Selepas arwah dah meninggal, dalam Edah kita memang tak ada banyak buat aktiviti kan, kita nak keluar semua tak boleh. Saya putuskan saya nak menulis novel. Daripada cerpen-cerpen pendek yang saya sambung-sambung, cerita sambung-sambung tu, saya padam. Secara serius, saya letakkan dalam bentuk novel. Saya tulis, ambil masa sebab saya dengan keadaan anak saya, nak cari rezeki lagi, macam-macam saya buat. Tahun pertama tu,
mengambil upah menghantar anak ayam untuk dipus ke seluruh Malaysia menggunakan kereta dan menjual sambal hasil air tangan sendiri adalah antara kerja yang dilakukan Puan Fatihah sehari-hari demi anak-anak tercinta. Setiap yang berusaha akan ada hasilnya. Berminat dalam bidang penulisan sejak kecil, kini Fatihah berjaya melebarkan sayapnya apabila diberi peluang untuk berkongsi karya di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur ke-40 baru-baru ini. Rata-rata pengunjung memberikan reaksi yang positif terhadap hasil penulisan Fatihah. Minat yang dalam penulisan tu memang telah lama ada. Saya pun kalau sekolah rendah dulu saya ada buku-buku scraps. Orang lain mungkin lukisan ke apa, saya buku scraps saya semua tulis. Cerita hantu, cerita macam-macam, cerita komedi. Saya memang suka menulis. Untuk novel Catatan Balu, saya seorang pengomen saya yang tukang komen tu ialah penulis berpengalaman Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau telah memberi komen pada penulisan saya dalam Catatan Hari-Hari Seorang Balu. Komen tu meninggalkan kesan pada saya. Komen tu menyatakan bahawa buku saya memberi kesan kepada dia yang juga mempunyai anak istimewa. Bagaimana kejujuran saya dalam penulisan Catatan Hari-Hari Seorang Balu. Memang saya menulis dengan gaya agak jujur. Baik, elok, tak baik, semua saya masukkan. Pembaca sendiri boleh ambil sebagaimana yang boleh dijadikan sempadan, mana yang boleh dijadikan pelajaran. Sebabkan buku saya ini kisah saya seorang ibu membesarkan anak-anak autism, so memang ramai orang yang datang pada saya. Ada seorang tu ibu kepada anak autism juga, dia kata dia pun jadi teringin nak meluahkan dengan style menulis juga sekarang. Ada yang dia dah mula ada cerita yang dia dah mula tulis. So dia kata buku ni sangat memberi inspirasi untuk dia. Bagi Fatihah, kekuatan dirinya datang daripada sokongan keluarga, kesungguhan untuk mencapai matlamat hidup serta tawakalnya kepada Yang Maha Esa. Pelbagai kerja dilakukan oleh Fatihah dengan harapan dapat memberikan masa depan yang cerah buat permata hatinya, Iqbal Razi, Ayub Irfan dan Idris Fakrul Asdi. Untuk saya, kekuatan saya sudah tentu kekuatan sebagai orang yang beragama. Kita keyakinan kita kepada Tuhan itu kena kuat. Pendapat saya, tak kisah apa-apa agama sekalipun, kekuatan kita dengan Tuhan kena kuat. Kedua, kekuatannya keluarga, dan tentu keluarga support, sebab kita tidak ada suami. Support kita keluarga dari segi pertolongan sikit-sikit tu kan. Nak beli barang, nak ini, kadang-kadang nak tinggalkan yang ni kita boleh tinggalkan. Kita ada urusan kan dengan keluarga yang dekat-dekat ni, boleh minta tolong. Kemudian satu lagi, matlamat. So saya letakkan matlamat saya dan fokus saya ialah bahawa satu hari saya dapat sediakan tempat yang baik, pendidikan yang baik, anak saya boleh berdikari, tidak menyusahkan orang lain seandainya bila dia orang dah dewasa. Bagi seorang ibu, tiada yang lebih penting dan bermakna selain kasih sayang yang tiada tara buat anak-anak. Senyuman mereka menjadi pemanggil Fatihah untuk meneruskan kehidupannya. Semoga perkongsian Fatihah melalui penulisan bukan sahaja menjadi tempat untuk dia meluahkan rasa, malah mampu memberikan inspirasi buat semua, terutamanya kaum hawa.